Hey guys, Assalamualaikum. It's Nina and welcome back to Nina Story. Semua orang mempunyai cita-cita untuk mempunyai keluarga yang bahagia, keluarga yang happy dan sebuah keluarga yang lengkap lah orang kata. Jadi sebagai seorang manusia itu adalah fitrah ataupun keinginan yang memang kita nak. Tak ada siapa pun dekat dalam dunia ni nak keluarga dia broken. Tapi kan tak semua keinginan kita tu akan berakhir dengan kebahagiaan. Sebabnya kita ni hanya mampu merancang je dan Allah yang tentukan semuanya. Macam itulah yang terjadi kepada sebuah keluarga yang mana sepasang suami isteri ni mempunyai 13 orang anak dan 13 orang adik-beradik ni telah diseksa dan didera oleh ibu bapa diorang sendiri. Diorang didera bukan atas tujuan pengajaran. Jadi macam, okay, benda tu salah, kau tak boleh buat macam ni, jangan balik lewat, jangan hisap rokok and something like that lah. Tapi sebenarnya diorang ni memang betul-betul didera dari segi mental dan juga fizikal. Jadi macam mana cerita dia? So without wasting any time, let's get started. David Allen Turpin dan juga isteri yang bernama Louise Ann Turpin merupakan sepasang suami isteri yang berasal dari sebuah kampung di California. Diorang kahwin dalam usia yang sangat muda dan jarak umur diorang pun agak jauh. Masa tu David berusia 23 tahun manakala Louise pula berusia 16 tahun. Memang muda sangat. Pada awal tu masa diorang nak kahwin, mak ayah Louise memang tak setujulah sebabnya Louise ni masih di sekolah menengah. Jadi macam ada masalah lah dekat situ, kahwin muda sangat, tak ada pengalaman kerja pun belum. Tapi at the end bla 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 semua, akhirnya diorang pun kahwin juga. Dan kalau korang tahu, Louise sebenarnya dia ada pengalaman buruk ataupun ada trauma dalam hidup dia yang mana dia pernah kena dera dengan datuk dia secara seksual masa dia kecil-kecil dulu. Jadi trauma ni sedikit sebanyak mempengaruhi Louise dari segi tindakan dan kehidupan dia. Kalau kita tengok dari segi luaran, kita akan nampak keluarga tadi adalah sebuah family yang happy dan tak ada siapa pun yang akan terfikir yang sebenarnya keluarganya ada masalah. Sebabnya mak diorang yang Louise ni akan selalu update gambar diorang bersama-sama. Contohnya macam diorang pergi jalan-jalan, jadi diorang akan tangkap gambar baju sedondon, diorang tangkap gambar dan dia post. Diorang pergi berjalan pula macam pergi Las Vegas, Disneyland dan banyaklah tempat-tempat yang kata tempat-tempat yang famous. Tapi itulah orang kata dekat luar kita nampak semua perfect kan, tapi di sebalik itu kita tak tahu. So ada seorang jiran diorang yang bernama Josh. Dia beritahu yang dia pernah nampak anak-anak Turpin ni buat kerja pada waktu malam. Macam diorang ni tengah bersihkan kawasan-kawasan rumah. Dan satu lagi, anak-anak Turpin ni memang dilarang untuk bercakap dengan orang lain ataupun dengan orang luar. Jadi kalau diorang nak bercakap dengan sesiapa, diorang kena minta izin dulu dengan parents diorang, barulah diorang ni boleh bercakap. Sebab itulah jiran tetangga diorang ni memang susah nak detect ataupun susah nak tahu yang sebenarnya anak-anak Turpin ni berada dalam masalah. Tapi ada jugalah jiran-jiran diorang cakap yang diorang ni jarang nampak anak Turpin berada dekat luar rumah. Dan untuk pengetahuan korang, mak ayah diorang ni sebenarnya diorang pada waktu malam. So sebab itulah jiran-jiran diorang memang tak tahu yang anak-anak diorang ni kena dera dengan mak ayah sendiri. Yelah pada waktu malam kan mostly orang dah tidur, dah tak sedar apa dah kalau apa-apa yang terjadi. So pada masa itulah mak ayah diorang ni telah melakukan perbuatan yang tak sepatutnya, yang tak berperi kemanusiaan ke atas darah daging diorang sendiri. Walaupun parents diorang selalu update gambar pergi sana sini, tapi sebenarnya atuk dan nenek diorang dah lama tak pernah jumpa dengan diorang ni selama bertahun-tahun. Bukan setakat susah nak berjumpa je, nak bercakap melalui telefon pun payah. So atuk dan nenek diorang ni fikir yang mungkin diorang ni menjalani hidup macam biasalah, tak ada apa-apa yang terjadi. Tapi atuk dan nenek diorang memang tahu yang diorang ni cuma bersekolah dekat rumah je. 4 ke 5 tahun yang lepas, atuk dan nenek diorang ni pernah ziarah tau cucu-cucu diorang. Dan diorang perasan yang budak-budak ni makin kurus. Jadi diorang pun tak fikir apa-apalah, sebab diorang nampak yang family ni adalah sebuah keluarga yang bahagia. Jadi tak ada benda apa yang perlu dirisaukan. Perbuatan kejam mak dan ayah diorang ni mula terbongkar pada 14 Januari pada tahun 2018 bila dua orang anak diorang yang bernama Jennifer dan juga Jordan telah berjaya melarikan dari rumah untuk mendapatkan bantuan. Masa tu mak dan ayah diorang ni telah plan untuk pindah ke tempat yang lain pula. Jadi masa mak ayah dia tengah bercakap tu, jadi Jordan ni terdengar tau perbualan tu. So dia nekat untuk buat panggilan polis. Mungkin disebabkan diorang dah tak sanggup lagi. Jadi kalau diorang pindah ke tempat lain, lagilah susah orang luar untuk selamatkan diorang ni. Jadi mungkin itulah apa yang Jordan fikir. Jordan cerita masa dia nak call polis tu, keadaan Jennifer masa tu memang takut sangat, badan dia ni menggeletar dan dia cuma fikir yang okay, aku akan mati lepas ni, habislah aku. So bila Jordan tengok keadaan Jennifer macam tu, dia kata tak apalah, kita batalkan je lah plan ni, kita balik je lah ke rumah. Tapi Jordan kata tak apa, kita call je polis, inilah peluang yang kita ada. Bila pihak polis dapat panggilan tadi, polis ni terus pergi ke rumah diorang dan ambush. Dan apa yang pihak polis jumpa pada masa tu sangatlah mengejutkan. Diorang jumpa seramai 12 orang kanak-kanak berada dalam keadaan yang kurus kering, tak terurus dan tersangatlah berbau. Ada juga di antara diorang ni telah dirantai dan ditambat ataupun diikat kepada katil. So mak ayah diorang buat diorang ni macam anjing ataupun binatang tau. Dah lah diorang kena rantai tu dengan rantai besi, bukan dengan rantai tali biasa. Tak. Jadi disebabkan budak-budak ni terlalu kurus, diorang punya muka dengan bentuk fizikal badan diorang jadi tak sepadan dengan diorang punya umur. Disebabkan diorang ni memang kekurangan gizi, kekurangan zat makanan. Sampai macam tu sekalilah mak ayah diorang ni dera diorang, padahal diorang tu adalah darah daging diorang sendiri kot. Jadi anak-anak Turpin adalah sekitar 2 tahun hinggalah ke 29 tahun. Jadi 29 tahun tu adalah umur aku sekarang. Jadi aku usia sekarang ni pun kena dera dengan mak
mak sendiri. Korang bayangkan, dia dah umur 29 tahun pun dia tak boleh keluar dari rumah tu untuk menyelamatkan diri. Tak cukup dengan kena pukul belasah apa semua. Diorang ni cuma dibenarkan hanya makan sehari sekali je. Jadi dalam masa seminggu diorang just boleh makan 7 kali je. Korang bayangkanlah, anak-anak Turpin tu ada yang kecil-kecil yang sedang membesar. Jadi budak-budak yang nak membesar ni diorang memerlukan zat, memerlukan vitamin yang cukup untuk pembesaran. So bila diorang dah kekurangan zat makanan, diorang punya apa orang kata pembesaran tu jadi terbantut. Tapi itulah, mak ayah diorang ni makan sedap-sedap tau. Cuma anak-anak diorang je yang kebuluran. Ada lagi guys, bukan tu je, diorang ni hanya dibenarkan mandi sekali setahun je. That's why lah polis bila jumpa diorang time tu, diorang dapat bau badan yang sangat busuk. Habis kalau dah mandi setahun sekali je, korang imagine lah kan bau badan macam mana. Anak sulung diorang yang berusia 29 tahun hanya mempunyai seberat 38 kg. Punyalah kurus kering. Berat badan dia yang 38 kg tu macam berat anak menakan aku sekarang ni, yang sekarang ni dah jah 2, jah 3 macam tu. Korang boleh bayangkan tak betapa terseksanya anak-anak diorang tu semasa di bawah jagaan mak dan ayah diorang sendiri. Dekat rumah sendiri pun dah rasa tak selamat dah. Ada lagi yang teruk guys, diorang ni sebenarnya tak dibenarkan untuk ketandas dan diorang cuma dibenarkan untuk basuh tangan tak lebih dari pergelangan tangan. Jadi diorang just boleh basuh dekat sini aje lah. Kalau atas-atas tu tak boleh. So that's why diorang ni tak mandi setahun. Dari segi pembelajaran pula, diorang memang mendapat pendidikan yang tak formal dekat rumah. Jadi mungkin mak ayah diorang je lah yang ajar diorang ni. Dan diorang punya ilmu pengetahuan tentang dunia luar ni memang sangat-sangatlah sikit. Ada di antara anak-anak Turpin ni yang tak tahu polis tu apa, ubat tu apa, benda-benda basic dia macam tak tahu tau. Akhirnya David dengan Louis telah ditangkap oleh pihak polis. Diorang mengaku yang diorang bersalah dan diorang menyesal, tapi diorang kata diorang sayang anak-anak diorang. Jadi masa perbicaraan, diorang telah dijatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun atas 14 pertuduhan. Tapi sebelum dia masuk penjara semua tu kan, dia sempatlah minta maaf dekat anak-anak dia. Dia kata yang diorang ni memang sangat-sangat sayangkan anak diorang, tapi itulah diorang tak bermaksud nak buat macam tu. Tapi itulah, lepas dah tangkap dengan polis, barulah kau rasa nak menyesal lepas apa yang kau dah buat semua. Masa kau tengah hidup bebas tu, kau tak boleh nak fikir dengan waras apa yang kau buat tu sebenarnya salah. Tak boleh nak fikir pun benda tu. Jadi perut dia dengan bini dia kenyang. Anak-anak diorang macam biar je lah. Benda ni jadi macam ni disebabkan diorang punya ekonomi tak kukuh tau, macam tak cukup duit untuk sara hidup. Jadi dalam family tu hanya si David ayah diorang je yang bekerja. Jadi mak dia ni suri rumah. So untuk makan tu macam tak cukup. Jadi diorang jaga je lah perut diorang. Anak-anak diorang tu macam kau pandailah hidup, kita bagi diorang ni makan sehari sekali pun dah cukup. So dengan jumlah pendapatan yang sikit, nak sara sampai 15 perut macam agak susah sikit lah. Akhirnya mak ayah diorang pilih untuk mendera anak-anak sendiri biar tak makan pukul dera. Bukan untuk berusaha untuk menjadikan keluarga tu lagi baik. Aku pun tak faham dengan keluarga ni. Jadi sekarang ni anak-anak diorang pun dah boleh hidup bebas dan boleh menjalani rutin hidup macam orang biasa. Alright guys, itu sajalah perkongsian tentang sebuah keluarga yang broken. Tapi dia punya broken ni memang teruk lah, sehingga menyebabkan budak-budak tu kena dera daripada umur 2 tahun, daripada sekecil-kecil tu sampailah yang ke sulung. Yang dera diorang tu bukannya orang kata kau angkat ke apa, tak, ayah dan mak sendiri pula tu. Dan aku harap dengan perkongsian kita pada kali ni, kita sebagai jiran tetangga, kita kena macam alert sikit lah dengan apa yang terjadi. Okay, kita kena cepat rasa suspicious sebenarnya. Bukan nak busybody, tapi kita punya busybody ni lebih kepada kebaikan dalam community. Dan aku harap korang suka dengan perkongsian aku. Jangan lupa untuk subscribe kalau korang belum lagi subscribe, dan follow aku di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video.